Alhamdulillah, kita teruskan sampai pagi hari ini dengan segmen kita seterusnya, segmen Roda Hati. Dan seperti yang kami berikan kepada Auda, hari ini, di hari Sabtu hari ini, kita akan berbincang. Kita akan sama-sama menambah pengetahuan kita ni, nilai ilmu kita ni hari ini, mengenai dengan rahsia belia berdaya tahan. Apa sebenarnya kalau rahsia kemudian berdaya tahan? Orang kata ni bukan dia tahan pukul lah. Mungkin boleh tahan pukul barangkali. Tahan maki? Belia yang tahan pukul dan tahan segala-galanya dalam merealisasikan wawasan 2035. Tapi sebenarnya inilah yang akan kita kupas dalam segmen Roda Hati kita ni. Dan bersama tetamu undangan kita yang sudah pun bersedia, dan bersama Puan Nur Suzilawati binti Abdul Rahman, itu pegawai kaunselor yang sudah pun bersama kami. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Puan? Alhamdulillah. Apa kabar kita? Alhamdulillah sihat hari ini. Jadi dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini, rahsia belia berdaya tahan, kita ingin mengetahui lebih lanjut lagi. Jadi mungkin dapat memberikan sedikit penjelasan pencerahan mengenai dengan topik yang kita bawakan pada hari ini. Silakan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum kerabat, para sahabat dan pengikut-pengikut baginda yang taat lagi setia hingga ke akhir zaman. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dengan izinnya juga kita ni dapat bertemu pada pagi ini dalam segmen Roda Hati dalam edisi kali ini bersama dengan saya. Tajuk yang akan saya kongsikan pada pagi ini, rahsia belia berdaya tahan. Okey, ianya bertujuan untuk mengupas sedikit sebanyak mengenai apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan belia berdaya tahan dan apakah ciri-ciri yang perlu dimiliki untuk belia menjadi seorang yang berdaya tahan dan bagaimanakah caranya ataupun strategi untuk menjadi belia yang berdaya tahan. Terlebih dahulu saya akan menerangkan definisi belia tu. Kalau mengikut dasar belia negara dan strategi 2020 ke 2035, belia itu ada tiga lingkungan umur, iaitu belia lingkungan umur 15 tahun hingga 25 tahun. Manakala pemimpin belia tidak melebihi daripada 45 tahun dan mentor belia tidak dikenakan had umur. Tapi dalam konteks pagi ini, saya akan menyentuh belia yang sudah memasuki alam persekolahan hinggalah ia sudah bekerja. Okay. Manakala bagi perkataan berdaya tahan atau resilient, sebelumnya kita ni menyebut resilient juga. Kalau kita ni merujuk kepada benda, satu benda, ia adalah keupayaan benda itu untuk berbalik semula ke bentuk asal apabila ia selepas ia dibengkokkan, ditarik atau ditekan. Tapi dalam konteks saya pada pagi ini, ia merujuk kepada individu, keupayaannya untuk berhadapan, mengatasi dan mengadaptasi dirinya dalam apa jua cabaran. Okey, kerap kali juga kita mendengar perkataan berdaya tahan dalam dalam kehidupan kita seharian dan ia juga terkandung di dalam wawasan Brunei 2035. Kalau boleh saya bertanya kepada Dini dan Atul, berapa kalikah perkataan berdaya tahan itu dapat disebut di dalam wawasan Brunei 2035? Kalau kita tahulah saja, orang soalan ringkas saja. Berdaya tahan dalam wawasan. Ya, berapa kali ia disebut? Berapa kali disebut, tapi saya pasti salah satu yang boleh dikaitkan dengan berdaya tahan ini tadi ingin melahirkan generasi yang berkemahiran, berdaya tahan, dan juga dapat menyumbang ke arah pembangunan ekonomi negara yang mapan dan juga yang dinamik. Betul. Di dalam berapa kali disebut? Itu penjelasan ya. Berapa kali? Semuanya betul, tapi berapa kali ia disebut di dalam wawasan Brunei 2035? Just tu adalah macam testing our knowledge lah. Testing. Testing our knowledge. Kerana berapa wawasan dua kali. Dua kali ya, betul. Okay. Dua kali. Betul? Ada pasti? InsyaAllah. Okey. Saya kunci jawapan saya. Ya, okey. Jadi jawapannya sebanyak 4 kali. 4 kali. Ya, 4 kali. Kerana dalam matlamat kedua kita ni ada menyebut kualiti kehidupan yang tinggi, di mana juga di dalamnya ada lagi hasil pencapaian kebangsaan. Kita ni menyebut masyarakat yang bersepadu dan berdaya tahan. Itu baru sekali. Kemudian disebut lagi di dalam bidang utamanya jaminan sosial yang inklusif dan berdaya tahan. Jadi dua kali untuk matlamat kedua ada 2 kali disebut. Manakala bagi matlamat yang ketiga, ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Itu selalu kita dengar itu 1 kali ya. Jadi satu lagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdaya tahan. Ada cabangannya tu. Jadi 4 kali ya. 4 kali. Jadi di sana ia bagi
bagi pemahaman saya ia begitu penting, untuk kita ni betul. benar-benar memahami kerana ia termasuk dalam komponen wawasan Brunei 2035. Okey, jadi kalau Tani lihat Jos, siapakah penggerak utama dalam menjayakan wawasan Brunei 2035? Sudah tentunya ia adalah belia yang berdaya tahan. Di sini saya ingin memetik titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan Hari Kebangsaan, Hari Belia Kebangsaan kali ke-16 pada tahun 2021. Di sini kita dapat memahami bahawa kedaya tahanan adalah kunci kejayaan belia. Di samping kualiti kepribadian dan sikap tidak mahu mengalah ataupun bersaing. Jadi persaingan yang dimaksudkan di sini ialah untuk mencapai kejayaan, kecemerlangan di dunia dan juga di ukrawi. Jadi saya memilih topik ini juga berdasarkan bersempena dengan sambutan Hari Belia Kebangsaan pada tahun ini yang ke-18. Jadi itu adalah sedikit sebanyaklah penjelasan mengenai topik saya pada pagi ini. Alhamdulillah, itu yang mukadimah yang cukup padat sekali sebenarnya, memang bertepatan dengan sambutan Hari Belia yang baru diadakan pada 1 hari bulan yang lepas ni Puan. Dan juga tema pada tahun ini pun Belia Siaga Masa Hadapan. Memang untuk merealisasikan tema ni dan juga mencapai dalam misi kita ni mencapai wawasan 2035 tadi memang memerlukan belia yang berdaya tahan ni. Dan seperti yang dikongsikan ada 4 kali sebenarnya disebutkan dalam wawasan 2035. Dan juga kalau tadi fikirkan je Puan, dalam keadaan lanskap kehidupan yang masa ni, perubahan klimat kehidupan kita ni masa ni memang cukup mencabar pelbagai cabaran yang mendatang, pelbagai penggunaan teknologi yang boleh disalahgunakan ataupun sebaliknya menggunakan dengan cara yang betul ataupun mempunyai cabaran-cabaran yang tertentu. Jadi kalau boleh ditanyakan arah pihak Puan sendiri, pada pendapat pihak Puan, apakah ciri-ciri yang diperlukan sebenarnya untuk tadi menjadi seorang belia yang berdaya tahan, yang mampu untuk menyumbang ke arah pencapaian wawasan 2035? Silakan. Okey, terima kasih Dini. Sebenarnya terdapat banyak ciri yang boleh dimiliki oleh belia yang berdaya tahan dan berbagai cara jua. Namun apa yang akan saya kongsikan pada pagi ini ada nyorang the top 5 ataupun 5 ciri utama dan cara yang banyak didapati dalam kajian-kajian mengenai berdaya tahan. Dan mengikut pengalaman saya sendiri selama berkecimpung dalam bidang kaunseling selama 16 tahun. Jadi ini adalah kira macam ringkasanlah daripada the top 5 itu. Yang pertama adalah mempunyai kemahiran dalam penyelesaian masalah. Okey, seperti yang tertera di skrin TV, mempunyai kemahiran dalam penyelesaian masalah atau dalam bahasa Inggeris problem solving skill. Jadi individu ini, belia ini mempunyai keupayaan dalam mengenal pasti, menganalisa dan menghasilkan solusi-solusi yang bernas. Ia mampu bertindak dengan tenang dan rasional apabila ia berhadapan dengan permasalahan. Okay, seperti contoh, jika belia itu ia sering kali gagal dalam peperiksaan. Kalau untuk warga Permata Nawam mungkin ia sering kali gagal dalam peperiksaan peraturan ARM, GO dan FRA, Financial Regulation. Jadi selain daripada ia menyalahkan faktor-faktor luar, mungkin ia bercakapnya soalan ini patutnya keluar ni ataupun salah ni paper ni. Jadi instead of ia menyalahkan perkara tersebut, ia akan berfikir apakah perkara-perkara yang perlu yang ia buat. Mungkin teknikku belajar ni salah, okey, ataupun apa topik-topik yang ku baca untuk exam ni sebenarnya salah juga. Jadi lebih kepada fokus kepada memikirkan apa solusinya supaya ia dapat lulus ataupun orang lulus dengan cemerlang atau baik. Itu ia ada kemahiran. Kalau ia ditimpa masalah, ia akan melihat jauh dulu kepada mencari solusi daripada fokus kepada problem itu. Jadi bukannya belia yang merintih tengahnya mengenang masalah, tapi sepatutnya mengetahui ada masalah tapi mampu untuk mencari jalan penyelesaian untuk masalah tersebut jika ada berlaku lagi apa yang akan harus dilakukan. Yes. Dia juga seorang yang tidak denial. Maksudnya itu juga ia menerima kalau ia ada masalah seperti mungkin ia masalah kewangan atau ia masalah payahkan berhenti bersigo apa-apa. Ia harus pertama sekali yang perlu dibuatnya adalah untuk accept, menerima bahawa ia memang ada masalah. Kerana dari sana ia dapat memfokuskan kepada solusi. Tidak salah untuk tani orang menangis atau merintih dan sebagainya, tapi tidak terlalu lama. Betul. Kerana kita ni manusia perlu juga masa untuk memproses perasaan sedih dan sebagainya. Tapi selepas itu move on kepada yang seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai mentaliti yang berkembang, the growth mindset. Individu ini percaya keupayaan dan bakatnya itu dapat diasahnya dari masa ke semasa. Jadi ia memfokuskan kepada perkara-perkara yang dapat dikawalnya dan ia melihat kalau ia ada masalah,
bukan masalah ni. Ini sebenarnya peluang untuk aku berkembang. Ia melihat sebagai satu peluang untuk ia belajar lagi. Ya. Jadi dan individu ini percaya bahawa Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Dan saya ingin berkongsi satu prinsipal, the 90/10 principle yang yang dikongsikan ataupun dicipta oleh Stephen Covey. Kalau kita kenal beliau adalah seorang penulis buku terkenal, The 7 Habits of Highly Effective People, di mana 10% itu adalah perkara yang terjadi di luar tani. Jadi 90% itu apa? Bagaimana kita ni bertindak kepada perkara itu. Seperti contoh 10% itu tiba-tiba ada satu minuman ataupun makanan yang tergugurlah arah baju tani yang lawa ni lah contohnya. Jadi apa kita ni kan buat reaksi itu. Jadi it's up to you whether kita akan marah ataupun kita akan cuba membersihkan kekotoran itu. So it's how you react to the situation. Jadi orang yang berdaya tahan ini ia akan melihatnya sebagai sesuatu yang macam it's okay, I can deal with this. Sesuatu perkara yang boleh, perkara kecil saja, tidak perlu dibesar-besarkan. Jadi itu mentalitinya yang begitu berkembang. Dan mempunyai kesedaran diri, self-awareness. Self-awareness ini sangat penting ini. Kerana belia ini, ia akan melihat dirinya dari perspektif, dari semua perspektif. Kalau orang 365 degrees ia melihat. Jadi ini perlu muhasabah diri kerana tani perlu melihat bagaimana personality diri tani sendiri, kepercayaan tani, kelakuan tani dan cara pemikiran tani. Okey, seperti contoh juga saya bagi contoh supaya dapat dipahami. Belia itu disuruh untuk bekerja dengan seseorang lah dalam satu pasukan. Tetapi setiap kali ia bekerja dengan seseorang dalam satu pasukan ini, ia akan berasa tidak selesa. Macam, aku suka orang ni. There's something about this person I don't like. Tapi dipajal je, dibawa je bekerja sama-sama. Tapi perkara tu akhirnya akan memberi impak yang negatif kepada yang dia suka tu. Jadi perlu muhasabah diri, apa sebenarnya about this person yang aku dia suka? Adakah kerana personality-nya? Adakah kerana yang ni terlalu banyak cakap ataupun yang ni seorang yang pemarah dan sebagainya, ataupun aku sendiri yang sensitif. Macam tu. Jadi ia perlu refleksi diri dari masa ke semasa. Kalau sekiranya sukar untuk refleksi diri dengan sendirinya, kita boleh meminta pendapat daripada orang lain. Betul. Itu. Jadi satu lagi proses penjagaan diri, self care. Okey, self care ni sebenarnya topik yang sangat meluas, tapi saya akan membincangkannya secara ringkas saja. Ia merangkumi apa jua yang bisa kita buat untuk diri sendiri demi kesihatan mental, fizikal dan juga kerohanian. Okey, mengenai penjagaan diri ada satu hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, barang siapa di antara kamu yang bangun pagi dalam keadaan sihat tubuh badan kita, aman jiwanya dan cukup makan kita pada hari itu, maka seolah-olah ia diberi segala nikmat dunia. Itu secara ringkas saja. Okay. Dan yang last sekali yang saya kongsikan adalah mengenai sistem sokongan. Sistem sokongan ini kalau bis kita sendiri ada orang-orang yang bis kita percaya yang boleh bis kita berkongsi masalah ataupun apa-apa. Yang dia perlu sekampung ni ramainya. Dia perlu nyorong sekampung itu kan support kita. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada it's okay. Yang penting quality. Orang yang dapat membantu bis kita memproses apa jua perasaan, permasalahan yang kita suka pada sesuatu perlu diluahkan. Kerana kalau dibiarkan terlalu lama ia akan menjadi satu masalah sebenarnya. Yes. Jadi oleh kerana masa tidak begitu singkat, itu saja buat masa ini yang ingin saya terangkan. Untuk itu antara ciri-cirinya lah. Yes. Okey. Kita ni ada dalam masa lebih kurang 4 minit untuk tadi mengetahui apakah cara-cara ataupun strategi yang boleh diambil untuk menjadi belia berdaya tahanan ini. Okey. Cara-caranya kalau dapat dilihat daripada skrin TV ada beberapa perkara yang ingin saya di antaranya satu yang pertama adalah penerimaan cabaran masalah yang dihadapi. Seperti yang saya cakap, tidak perlu denial lah, mesti menerima dan menetapkan sasaran dan mengambil tindakan. You sudah mengetahui perkara itu, jadi bis kita menetapkanlah strategi. Macam contohnya bis kita mau pass exam. Jadi apa actionnya? Berapa grade yang kita mau dapat? A, B, C, D. Jadi di sana dan membuat tindakan itu. Dan pengurusan tekanan yang efektif ini dengan self care tadi itu orang dia tahu apa yang perkara-perkara yang buatkannya stres,
apa faktor-faktornya dan bagaimana untuk mengendalikannya. Dan yang menandai rasa bersyukur ni penting ni. Bersyukur dengan apa jua yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang walau apapun apa cabaran yang diterima, ia akan melihatnya, okey ni ada apa-apa. There's something behind this-nya. Dan mendapatkan sokongan seperti yang saya katakan tadi daripada orang-orang yang terdekat. Okey, itu di antaranya. Tapi kita ni ada video yang ingin diselitkan di sini yang ingin kita ni ketahui apakah yang pengisian yang ada dalam video berkenaan dan mungkin puan ya boleh mengongsikan dan boleh menerangkan. Jadi kita ni akan menyaksikan video berkenaan. Okey. Kerana dalam kehidupan ini, terutama sebagai belia, masa itu berlalu dengan sangat cepat. Tidak selamanya belia-belia ini menjadi belia, ada masanya mereka akan jadi beliau, kan? So, selagi badan sehat, kuat, kita ni kenalah mempunyai sifat resilient ini. Maksudnya, you have to be strong. Jatuh 7 kali, bangun 8 kali, right? And then harus ada kerajinan. Kerajinan tu walaupun payah untuk konsisten mesti berpaksa. Because majority orang-orang yang berjaya ni, diorang ni rajin-rajin berpaksa. Okay? And of course, as I mentioned before, cepat berdikarya ni mesti ada, wajib. Supaya without orang lain, kita ni dapat sendiri achieve kita ni punya goals, kita ni punya dreams dengan kekuatan daya tahan diri sendiri. That's why very important untuk belia masa ni mempunyai sifat daya tahan yang very strong. From my own experience, seorang businesswoman of 12 tahun, bagi saya ciri yang harus ada adalah bergaul ataupun berteman dengan orang yang positif. I always remember when saya pernah baca buku, if you spend time dengan 5 orang yang berjaya, you akan menjadi orang yang ke-6 yang berjaya. So very important kita ni jangan bergaul dengan orang-orang yang toxic, dengan orang-orang yang negatif. Kita ni harus jaga the boundary untuk kita ni punya diri sendiri punya what do you call that, achievement. Untuk diri kita ni sendiri punya kebaikan, kita ni harus make sure kita ni bergaul dengan orang-orang positif. Always termotivasi dengan orang-orang yang telah berjaya. And lastly, barangkali banyakkan berdoa, berzikir supaya kita ni dijauhi daripada sifat malas. Itulah. Yang pertama, takwa dan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dengan berlandaskan perintah-perintah Allah untuk meraih keberkatannya. Yang kedua ialah beriltizam, iaitu bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab dalam menjalankan amanah yang digalas. Yang ketiga, cikal dan tabah, tidak gentar dan tetap hati, seterus mencuba dengan penuh semangat dan azam, berani demi mencapai kejayaan dan kecemerlangan. Yang keempat, positif, sentiasa bersikap positif dengan melihat sesuatu halangan atau kegagalan bukan sebagai titik noktah tetapi sebagai pemacu semangat untuk memperbaiki diri. Perkara utama dalam membantu belia kita ni untuk berdaya tahan ialah dengan memberikan mereka peluang dan mencipta pengalaman sendiri seperti inisiatif-inisiatif program dan projek hasil usaha mereka sendiri. Dan ini pastinya memerlukan strong support system yang kuat dari berbagai pihak yang berkenaan seperti ahli keluarga, teman sekerja, teman seperjuangan untuk membantu para belia kita ni. Okey, itu dia ya antara sudutan video yang telah pun kita ni lihat. Jadi untuk dalam masa 1 minit ini antara saranan puan sendiri dalam topik yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, terima kasih. Saranan saya adalah untuk kepada semua belia ya, bukan saja belia yang dalam persekolahan, termasuklah yang bekerja juga. Kerana apa yang saya observe, yang saya perhatikan, berdaya tahan itu tidak begitu kuat sebenarnya dalam individu yang individu pada masa ini, tetapi ia sesuatu yang boleh dipelajari. Okay, it's a skill that can be learned. Resilience is a skill that can be learned. Jadi saya harap ia sesuatu perkara yang dapat ditekankan lagi lah, sama ada macam bukan saja di di sekolah tetapi di rumah. Sebagai ibu bapa ataupun orang penjaga kepada belia-belia ini dapat memainkan peranan juga dalam sama-sama memberi peluang kepada belia-belia ataupun orang remaja supaya nanti sudah mereka besar nanti mereka akan lebih berdaya tahan. Itu yang saya sarankan supaya semua memainkan peranan penting dalam sama-sama memupuk lagi resilient ini dalam belia Brunei belia di Brunei ini. Itu saja. Baik, terima kasih.
dengan penerangan dan juga penjelasan yang kita bawakan pada hari ini, iaitu segmen Raudah Hati, Rahsia Belia Berdaya Tahan. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Puan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.